Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang berikan kepada kita peluang untuk sama-sama kita mari duduk di dalam masjid supaya kita sama-sama muzakarah tentang ilmu pengetahuan sakut paut dengan agama kita, supaya kita ni jadi orang yang beriman, orang yang Allah Subhanahu wa taala meredai. Pastilah kita kena pergi dengan ilmu pengetahuan. Kalau tidaknya, nescaya kita tu tak selamatlah. Kita hidup di atas muka bumi ya Allah Subhanahu wa taala wi umur kepada kita ni yang ada garis sakat tek. Maka pada perjumpaan sekali ni insya-Allah taala kita nak mari bincang sedikit sama-sama kita ni tentang perkara-perkara yang umpama hak kita kena tahu, iaitu penyakit yang ada dalam hati seorang yang beriman. Makna penyakit di sini makna penyakit maknawi. Penyakit hak biasa kata orang beriman tak boleh nawi ada. Kalau ada moganing ni boleh merosakkan iman kita. Dan moganing lah jadi perkara yang menyebabkan hidup dunia ni jadi tidak selera molek, tak selaras molek, jadi tak boleh nak pergi dengan sebab ada penyakit-penyakit hati umpama ning lah. Sebab itulah dalam Islam kita ni dia bagi pada 3 tahap. Mana bagi 3 darajat kepada kita. Yang pertama darajat al-iman, rukun iman hak ni tu. Yang kedua darajat al-Islam, rukun Islam hak 5 tu. Kemudian darajat ketiga darajat al-ihsan. Al-ihsan ni mari untuk nak kita ni terasa di dalam hati kita kata Tuhan duk tengok, duk carakan kita apabila kita gerak geri. Tak kira gerak hati ataupun gerak tubuh badan kita ataupun cara mikir kita dikira belaka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita nak ngaji ni insya-Allah pada perjumpaan kita sekali ni makam yang ketiga, pangkat hak tinggi lah, iaitu pangkat al-ihsan. Satu sifat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh kita tu buai tubik daripada hati kita sebagai kita ni orang beriman, iaitu sifat al-bukhl. Maknanya sifat bakhil. Sifat bakhil lah kalau kita kecek mudah-mudah. Bakhil ni kedekut. Tu. Suruh buai tubik daripada hati kita. Tiap-tiap manusia ni pesen dia biasa yang ada sifat ni. Lagi kita akan tengok kata ulama kita nak pengajaran pada kita, ilmu pada kita lagu mana. Dalam bahasa Arab ni bahasa dia lah kita ni orang Melayu sekalipun, akan tetapi kita beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, dia ni sebagai orang Arab. Quran apa turun bahasa Arab, bahasa Nabi kecek apa bahasa Arab.
Sebab itulah jadi kewajipan kita sebagai orang Islam kena hantar anak cucu kita mengajilah bahasa Arab. Kelik mari kepada tanah air kita ni, bawa ilmu-ilmu mari kepada kita supaya kita ni boleh pakat-pakat betul belaka. Jadi sifat kedekut ataupun bakhil ni dua kalimah. Yang pertama boleh kita baca al-bukhlu, ataupun satu kalimah lagi baca al-bakhal. Baca dengan dhammahkan ba ataupun patahkan ba, satu daripada dua perkataan yang sebut tu kena belaka. Kalau gitu bakhil ni al-bukhl ni makna gana? Maknanya kita tadi itu berasa bahasa orang tua panggil lokek ataupun kedekut, rasa saya. Tu berasa saya di hati tu. Tu. Gulawe dia, lawe bagi bukhl iaitu al-karam. Karam ni makna kata kita murah hati. Kita suka kepada nak dermakan, nak berikan benda yang ada di tangan kita kepada orang. Gulawe dia. Kalaulah kita ada sifatnya bakhil, nescaya sifat al-karam iaitu sifat murah hati itu tak ada dah di kita masa tu. Tapi hendaknya kita nak adanya sifat al-karam, sifat hak mulia, sifat murah hati, sifat sukanya derma harta benda kepada umat masyarakat. Tu maknanya gitu. Lalu Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, salah seorang daripada tokoh ulama besar kita lah. Ia ni ahli tafsir. Tafsir Quran ni hak kita duk baca 13 juzuk tu habis lah. Ambil di awal Fatihah hingga An-Nas. Imam Qurtubi dia nak mari berikan pengertian makna kuamai, kita nak faham lagu mana bakhil ni. Bakhil ni ia kata, Al-Qurtubi ni kata bakhil ni satu sifat yang dikena cela, makna dikena hina, dikena merka dalam syarak kita. Lagu mana rupanya? Iaitu seorang manusia dia mentahankan diri dia daripada perkara yang Allah Subhanahu wa taala mewajibkan di atasnya. Lagu mana? Allah Subhanahu wa taala ni ia jadikan kita mari ke dunia ni cuba kita perhati molek. Terkadang setengah-setengah daripada manusia ni tak tahu kata tujuan Allah Taala hantar mari kepada dunia ni buat apa. Kemudian apabila kita ni tahu dah kata Tuhan hantar mari ke dunia ni untuk kita mengabdikan, ibadatkan diri kita kepada Allah semasa-masa umur Tuhan win ni, atau dunia ni nak gi boleh pasti kena ada sifat murah hati gi mari. Apabila manusia ni nya buai sifat murah hati tu tubik, nya ambil sifat bakhil masuk dalam hati, seolah kata dia tidak membelakukan, seolah kata dia tidak menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Dia tak tunai. Tuhan suruh dia mendermakan hati itu jadi murah, tapi nya jadi bakhil hati. Berasa saya terkadang berasa kata nak ui kau orang tu ketar tangan. Tahu tak apa pula, basi tak apa pula, bunuh tak apa pula barang. Ini perkara yang kita tengok tadi tu kena tipuan daripada syaitan. Ini perkara yang wajib kita tu kena ada kikih hati. Pasti kita orang Islam ni jangan ada moga-moga lagu tu. Kalau ada moga ning, nescaya kita ni hidup tas dunia ni tak kena dengan kehendak Tuhan. Apabila tak kena dengan kehendak Tuhan, tak sedar royak lah kata kita nak selamat, tak sedar royak lah kata kita nak berjaya, tak sama sekali lah. Tu maknanya sebagaimana yang diberikan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab tafsirnya sebagaimana kita telah dengar tadi. Kemudian setelah daripada kita dengar ulama dok syarah tadi tu ulama yang ambil faham daripada mana? Ambil faham cara ia dok royak kita tu yang ambil daripada mana? Pasti dah kita ni terkadang kita berasa juga nak tengok bahaya hak asal. Gapo hak bubuh ke dia dalam lauk hak kita makan tu. Hak kita nak tengok juga. Bukan makna kata pandai makan sekarang dak.
Dalam orang ngaji ni bahasa dia lah. Apabila kita dengar dah perkataan ulama, kita nak dengar juga atau ulamanya faham tu faham daripada mana? Pasti yang kena ambil daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ha ni, mari kita dengar tengok. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia pengertian bakhil ni lagu mana? Bakhil ni Rasul kata ittaqu asy-syuhha. Takut oleh mung akan sifat bakhil. Syuh mana bakhil? Kedekut. Allah, sifat ni kalau ada di kita agak boleh tahulah. Sifat kedekut. Makna kata Allah Ta'ala ni suruh Nabi royak kita, hei umat, takut oleh mung akan sifat kedekut. Makna jaga akan ini sifat. Hawa apa kena jaga wahai Rasul? Fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum. Kerana sifat kedekut tadi, sifat bakhil tadi, ia jadi satu sifat yang jadi sebab umat belum daripada kita ni kena binasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Makna kata Tuhan ni turun bala petaka di atas umat belum daripada kita dengan sebab apa? Dengan sebab dia itu ada sifat bakhil di dalam hati. Dan apabila ada sifat bakhil ni, Rasulullah dah wayak lagi pada kita, hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Dengan sebab sifat bakhil ni lah jadi sebab tumpah darah gi mari. Ha bahasa dia. Apabila dalam negeri ni orang tak mengeluarkan hak yang Allah Subhanahu wa taala suruh mengeluar, pasti dalam tiap-tiap negeri tu ada orang pakai miskin yang berhajat kepada makan ni pakaian. Akan tetapi dengan sebab orang Islam yang tidak adanya iman yang sempurna, ada sifat bakhil dalam hati dia, ia tak mendermakan harta dia, tak winya kewajipan zakat dia, tak winya makan ni, tak wi pakaian kepada orang yang mustahak beri. Nasya timur penyuri dalam tu. Dalam negeri tu timur akan timur pencuri. Apabila timur pencuri, pastilah kena ada tumpah darah. Apabila jadi timbul pada sifat gapo tu curi-curi dalam negeri tu timbul daripada ia tak renak, tak cukup. Apabila tak renak, tak cukup ni timbul sifat tu daripada mana? Timbul daripada sifat orang yang Tuhan wi kemewahan kepada dia, ia tak buat kerja apa hak Tuhan suruh. Sebab itulah dalam Islam kita ni ia mewajibkan di atas orang yang menega, orang yang sapanya duit dia tu haul masa dan tahap dia kena keluarkan zakat. Kalau tak keluarkan zakat, pasti ada petikai gi mari, bedai gi mari, bahasa dia. Apa? Kerana timur daripada sifat bakhil. Berasa kata kita janji dengan demo dulu. Nah, jual tanah pakatlah janji di antara dua pihak. Apabila boleh duit sungguh hos pihak lagi bahasa saya, bahasa nak wikagu. Jadi buku. Sifat berasa saya di dalam hati tu, sifat bakhil tu. Sebab itulah Rasul kita ya kata takut oleh mung, jaga oleh mung akan sifat bakhil. Kerana sifat bakhil ni yang menjadi sebabkan orang belum daripada kita, umat belum daripada kita hacul lebur gi mari dah. Sebab tu ya mari dok royak kepada kita supaya nak masyarakat kita, sangkum kita ni ada boleh tukar manfaat gi mari. Boleh ambil manfaat lek mung, aku manfaat kamu, mung boleh manfaat daripada aku, gile gi mari. Tu di dalam hidup per dunia tak kira sama-sama orang Islam dan orang-orang yang bukan Islam. Pasal dia. Dan satu lagi, kalau ada sifat bakhil tadi itu maharim. Apa maharim? Maharim kata para ulama di sini, yakni maruah seseorang itu akan jadi hancur, akan jadi punah, akan jadi fasad dengan sebab kalaulah kita tak mengeluarkan hak yang Allah Subhanahu wa taala wikan kepada kita. Sebab itulah katanya al-ulama di sini, ia kata al-mal malullah. Harta tadi itu harta daripada mana tu?
Harta kita dah milik di tangan kita, ada dalam bank kita, tak kira duit ataupun emas perak pun, itu hak bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu hak Tuhan, bukan hak kita. Tuhan wi kita pinjam. Nak tengok kata kita ni nak tunai kena ke tak dengan apa Tuhan nak. Tu makna kata hati. Tuhan nak coba kita. Tuhan nak coba kita, nak wi kita tu kata apabila aku wi nikmat ni, mu nak syukur ke tak terhadap nikmat aku beri. Tengok Qarun. Tuhan wi tak ada lah nak kaya daripada dia, kata tak ada dah. Cari tak boleh. Akan tetapi dia tak syukur hak nikmat Tuhan wi ke dia. Lagu mana Tuhan tarik? Tuhan tarik mesra. Fa khasafna bihil ard. Tuhan wi tanah tu serak masuk. Buat apa Tuhan awak tak boleh muka Tuhan jadi? Tanah ni tanah hak Tuhan, langit-langit hak Tuhan, kita hak Tuhan, harta kita, duit pun hak Tuhan. Kita tak tunai hak dia, dia nak panggil kelik bila apa boleh. Sebab tu kita orang Islam jangan wi berasa dalam hati tadi itu sifat bakhil. Tetapi jangan kita guna harta kita sampai jadi bazir. Bazir ni tak boleh juga lah agama. Kata ulama jawab beza di antara dua patah dalam bahasa Arab. Al-israf wala tusrifu. Tu hal larang. Israf makna kan? Israf ni kita guna perkara yang halal tapi telajak daripada kit. Kita pakai ye. Halal tak pakai ye? Pakai ye halal tapi beli 3-4 utek mari dalam rumah pakai ye. Tu panggil panggil kata israf. Kalau bazir, kita guna duit yang halal di jalan yang haram, tu panggil bazir. Kita boleh duit dengan cara molek. Misal kita kata kita pergi main judi, tu bazir tu. Kita boleh duit cara molek, kita pergi beli benda haram, tu panggil bazir. Sebab tu Tuhan kata innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Sesungguhnya orang yang berlaku bazir, wak bazir adalah saudara bagi syaitan. Tapi kalaulah orang israf, Tuhan tak kata, tapi Tuhan larang. Wala tusrifu innahu la yuhibbu al-musrifin. Tuhan tak suka, tak reda, tak kena kepada orang yang pakai muka halal tapi kelajak daripada tahat. Misal kita kata orang lah ni duit banyak, kita kata dah. Beli telefon ni bedding 15 hutih hak ya sore. Ni tak boleh panggil israf. Ambil ais maya apa supaya? Orang ambil ais maya, orang panggil kata bahasa orang tua dulu panggil segatel, kita tes maya naga. Ni tak boleh. Panggil israf. Walaupun bukan tu perbuatan yang bazir tapi panggil israf dalam bahasa ulama-ulama tok-tok fiqh tu yawi makna gitu. Sebab tu kita buat beza di antara israf dengan bazir. Baik. Jadi Abu Hurairah satu hari itu ia dengar daripada Rasulullah. Abu Hurairah ni orang yang suka duk dengan Nabi SAW. Ia mari jumpa dengan Nabi kita akhir dah. Akan tetapi ia mari mula-mula ia rasa kata ia dengar daripada hak Nabi duk royak hadis ni ia tak ingat. Lalu dia pergi ngadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebab gapo orang kita apabila berasa tak sedap hati nak pergi ngadu kepada dia? Sebab orang tu dia baik dengan kita. Kalaulah orang tu tak baik dengan kita rasa tak saya masuk dekat. Tu perangai tabiat hak manusia. Nak ayat kata Nabi kita ni baik dengan para sahabat. Ya Rasulullah, aku ni dengar banyak dah hadis daripadamu tapi berasa kata terlupa sama ya Rasulullah. Nak buat lagu mana? Nabi kata buka baju. Buka sini. Nabi buka sini, dia buka, Nabi terbuka di hati. Lalu Nabi ambil tangan tok di situ. Tok di dada tu Nabi sapu sekaligus. Lepas daripada tu Abu Hurairah katakan, aku apabila dengar hadis daripada Rasulullah walau satu kalimah aku tak terlupa. Dengan sebab barakat daripada doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah dengar daripada Nabi royak mari lagu mana sebagaimana ulama nakal mari royak kita ni. Dia kata la yajtami'u
syuhun wa imanun fi qalbi rajulin mu'minin abadan. Tidak beripung sifat kedekut, sifat bakhil serta dengan iman di dalam hati orang Islam yang beriman langsung. Makna kata kalulah iman kita serta bakhil, dia tak ada sekali. Lepas tu kita nak tengok mari ada orang Islam yang bakhil. Lagu mana ulama pasal kita dengar? Nak ayat tu iman yang kurang tu. Iman yang tak sempurna. Bukan tak ada iman langsung. Tapi nak ayat kata iman yang sempurna tidak boleh duduk dengan sifat bakhil di dalam hati tu lah. Dia tak boleh nak duduk. Sebab iman yang sebenar yang nak tolak orang tu gunakan harta dia kena pada tepat dan nak tolak seorang itu kepada kemerdaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah apabila kita tengok agama kita ni kita tengok orang-orang yang faham agama sungguh. Masa musim haji, orang yang biasa pernah pergi haji ni, ia buat mari makan ni sutai kereta kontainer. Hak 18 luda. Berhenti tepi pada di Mina tu, di pada Arafah tu di Mina ke di pada Arafah ke di Muzdalifah, nak makan apa ambil? Sutai kereta kontainer. Bukan satu tu seorang baru. Orang buat kebajik ke. Kita ni nak boleh sekadar mana kita boleh buat. Kita tak sah ukur dengan hak pasal hebat-hebat lagu tu, tak sah. Kita sekadar mana kita boleh buat, kita buat. Baik. Nak ayat kata hati apabila faham sungguh jerak sungguh iman dalam hati, dia boleh buat. Tapi kalulah iman tak berjerak dalam hati, kau kaya ya kau saya. Lagi kita akan tengok kata Iblis yang kecil lagu mana dengan Nabi Zakaria, lagu mana Nabi Yahya. Nanti tengok yang kecil lagu mana. Kita kodok gi cerita kita. Baik. Kemudian darajat orang yang bakhil ni lagu mana? Ya ada darajat dia, ada lapis dia. Bukan selapis orang bakhil ni. Berkatanya Imam Al-Maqdisi, salah satu daripada tokoh ulama lah, ya mari apa nama huraikan kepada kita, mari nak royak kepada kita, mari nak cerah masalah kepada kita. Dia kata orang bakhil hak teruk sekali rupa lagu ni, dia kata. Hak kedekut hak teruk sekali. Lagu mana? Iaitu bahawa bakhil seorang manusia di atas diri dia serta dia berhajat pada muka tu. Lagu mana? Ni kalau ulama yang kecek gitu, berhajat pada kita nak pasal pula. Pasal aku nak tengok. Bakhil hak teruk sekali, katanya Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, ia kata orang yang bakhil hak teruk sekali iaitu orang sayang dengan diri. Lagu mana sayang dengan diri? Nak makan pun rasa sayang, nak taruh duit. Nak beli tu beli ni pun nak pakai rasa sayang. Nak beli selipar pakai pun rasa sayang. Hak ni teruk benar ya tak? Hak ni darajat number 1. Hak lama satu, hak teruk sekali. Ya Allah, ada orang lagu ni. Nah, kita jangan kata kok orang ni dah. Kita tak usah kata kok orang. Kita suluh diri kita masing-masing dan kita pakai beki masyarakat. Orang belalah nak buat gano Tuhan kandak. Ia akan berlaku. Nak we kita main duk royak, kita boleh pahala pula. Ya apa boleh pahala juga kalau ia ubah. Itulah hidup pada dunia bahasa dia. Jadi berasa saya ke diri. Hak diri nak makan berasa saya. Kurus kering tak ada cahaya orang apabila bakhil ni. Tak ada cahaya walaupun duit banyak, walaupun pakai kereta merah, walaupun berapa nama pun tak. Dia tak ada cahaya orang umpama ni. Tuhan tak beri cahaya ke dia. Belum daripada nak pergi jumpa dengan Tuhan cahaya tak ada dah. Duit tak ada. Duit banyak kali. Orang yang nampak basah-basah tadi tu duit sikit pada dia. Tetapi hening ni Allah dia sayang untuk diri dia. Nah, lalu dia kata betapa banyak mereka yang bakhil nak pegang harta dia hingga kata dia sakit pun dia tak sempat buat. Sakit pun tak sempat buat. Hang apa kan? Saya nak pergi nak buat diri ni saya. Ni nak ayat atas sifat apa bakhil apabila masuk dalam hati, jerak karat dalam hati tu ke payah benar-benar. Tetapi belanja ke diri, nak makan pun tak, nak minum pun tak, nak pakai pun tak, tetapi nak perubat diri pun tak. Tapi hak nak ke apa? Hak nak
hak nak memuaskan hawa nafsu dia. Kalau balik hawa yang nak, ya tumpah habis. Kalau kita kecek mudah-mudah nah, tak ada cok-cong di atas biar-biar, tak ada tentu di atas siapa-siapa. Kalau urusan gapo-gapo hak jadi kebaikan, nak wiskok dua ni, ketar tangan-tangan, kikir bibir-bibir mulut. Tapi kalau dengan orang hak pesen dia kena gak daripada kalau dengan orang perempuan tumpah habis kocek dia kata. Ni benda yang berat ni. Benda yang pesen kata kita kena jaga. Hak ni Ibnu Qudamah kata darajatul ula. Hak adalah nombor satu sekali, hak teruk. Ni berat ni. Sebab itulah kita kena pakat mari nak kikih benda ni, tubik daripada diri kita. Sebab apa? Sebab moga ni ia akan jadi kemusnahan, jadi bala petaka lekat di diri kita. Ya supaya kita kata cuma kereta kita nak gonyong. Nak cerah molek, cuma masjid kita nak cerah jadi molek, cuma nyuluh ni nak cerah jadi molek. Diri kita, hati kita, iman kita tak sewi jadi cerah molek hati. Dia tak boleh nak jadi. Tetapi dengan sebab kata lalai, dengan sebab tarik ke suasana dunia, apa orang tepi orang gapo, tak khabar. Apabila tak khabar tu lagi. Dia ada kok gigi habis kata. Kemudian Tuhan sendiri ni duk royak kepada kita sifat-sifat orang umpama tadi. Di dalam Quran dia ni Tuhan royak semua kepada kita. Setelah daripada ulama ni dia duk kecek, ya syarah mari tabiat ulama yang lagu tu, ya wari wahyu kita dengar. Hawak apa kena wari Quran, kena wari perkataan Rasul. Sebab ini orang panggil makan ni roh. Kalau tidak ada wahyu, nascaya roh kita tu tak segar. Seolah kita tanam pokok kayu bedin deh. Kalau tak buh baju langsung ni walaupun jiwa air dan hari punya kuning juga. Ya tak lagi. Kita dengar perkataan ulama tu, ulama ni molek dah dia dok syarah tentang isi kandungan wahyu. Tapi kalau kita boleh dengar wahyu di telinga kita sendiri tu, ia darjat lain. Ia masuk berasa lagu lain. Cuba kita perhati tengok. Cuba kita perhati diri kita. Apabila masuk bajon ni, ya segar, ya subuh. Ya kodok naik. Tuhan katakan kepada kita. Tuhan kata, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan lakum. Huwa khairan lahum. Cuba kita perhati pada ayat Tuhan wi molek, tadabbur molek, wi masuk dalam hati supaya nak wi cahaya wahyu Tuhan ni mencerahkan iman kita. Nak buat lagu mana? Cuba kita tengok. Saya kata wala tahsabanna. Jangan kita duk sengko. Sengko ni lagu mana? Jangan duk tergamuk mikir. Jangan duk berasa, alladzina yabkhaluna. Mereka yang bersifat dengan sifat bakhil. Bakhil dengan apa wahai Allah? Bima atahumullahu min fadlihi. Dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia daripada kelebihan limpah kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Kita boleh pakai ya. Kita boleh sihat. Kita boleh ada duit lekocek. Kita boleh segar. Kita boleh segala-gala nikmat daripada dia. Memang daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan dok yam dok teke dari kepada kita nak kita khabar kata wala tahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullah min fadlihi huwa khairan lahum, iaitu kebaikan bagi mereka. Ya tak jadi kebaikan mereka. Kita dah suka kata demo tu ya cuma dia tak beri harta dia ya banyak. Kita tahu molek tak habis harta. Kita duk berasa kata molek, sifat orang tak keluar zakat pun molek, orang tak ui sedekah pun molek, orang tak derma harta kerana Allah pun molek-molek belaka. Tak. Dia kata bal huwa syarrul lahum. Bahkan itu adalah kejahatan bagi dia. Pas jahat lagu mana? Ya Allah, ada belaka demo tu. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Semua nikmat tu hamung belaka tu ya Allah wi ke dia. Pas tak molek ke mana ya Allah? Bukan tiap-tiap hak Tuhan wi kepada kita dah gamat kata
Benda hak Tuhan redha dak. Ingat ulama yang kata, bukan tiap-tiap hak Tuhan kandak Tuhan nak redha. Tiap-tiap hak kita boleh daripada kandak kita Tuhan berlaku. Sebab tak berlaku benda atas muka bumi ni, walaupun jatuh dalam pokok kayu daripada pokok kayu pun, jatuh daun daripada pokok kayu pun, malaikat dengan kandak Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tak jatuh daun pokok kayu daripada pokok kayu, malaikat dengan kandak Tuhan, ilmu Tuhan. Akan tetapi bukan tiap-tiap hak Tuhan kandak kata molek sini Tuhan nak redha terhadap perkara tersebut. Kalau Tuhan tak kandak, iblis tak ada, syaitan tak ada. Tapi adakah ada iblis, ada syaitan Tuhan redha terhadap muka tu? Tak. Tuhan wi harta dia banyak, wi gotu, wi gani, wi segala-gala beri. Tak. Bukan alamat, bukan tanda kata Tuhan itu meredai dia. Tak. Sebab tu Tuhan kata bal huwa syarrul lahum. Bahkan perbuatan lagu tu adalah kejahatan bagi mereka. Ya Allah. Lepas tu bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Hak ni hak berat. Sayutawwaquna, ulama mai doa ayat lagu mana? Allah Subhanahu wa taala akan jadikan harta tadi itu seumpama seekor ular yang bisa sekali, sebagaimana hadis Bukhari Muslim riwayat ni daripada Abu Hurairah ni, akan mari likungkan ditekak sini lekak di sini, makna kata ditekak ni sayutawwaquna ma bakhilu katanya ulama, harta hak kita tak keluarkan kepada jalan Allah. Ni benar-benar nah Tuhan royak dalam Quran. Kita beriman dengan Tuhan, ni Tuhan royak kita dah. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi bila yaumal qiyamah. Katanya dalam hadis yang lain beding, orang yang hipik tanah orang sebab berasa kata tak cukup, ya bakhil hak ya dah, ya nak pula orang. Satu sifat ya tu. Tuhan akan colek tanah hak ya hipik tadi 7 lapis, ikat di tekak dia. Ni benda hak benar. Nabi kita tak pernah cakap bohong. Kita ni mujur boleh duk beriman dengan dia. Sebab itulah Rasulullah dia bimbang kita, ia royak kepada kita, ia mari royak pentafsir ayat Quran yang kita dengar tu, mari kita tengok Rasul sendiri mai nak wi makna ayat Quran tadi. Takut wasa tak puas hati. Wari Nabi sendiri, wari nak wi kata, ia wi makna lagu mana. Sebagaimana ulama bawa mari hadis ni kepada kita, kita pernah wari di sini. Cuba kita perhati satu hadis muttafaqun alaih. Hadis Bukhari Muslim, adik daripada Quran. Kalau kecek mudah-mudah gitulah bahasa ilmu tu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sabda kata, man atahu Allahu malan, sesiapa yang Allah Taala berikan akan dia harta. Cuba perhati. Ni beringat deh, orang hak tu hawi harta tu banyak-banyak duk tangan duk dalam bank tu, dengar Rasulullah nak ayat kana kita ni. Man atahu Allahu malan falam yuaddi zakatahu, kemudian dia tidak menunaikan kewajipan harta, makna zakat. Ni terkadang kita sendiri pun tak faham masalah zakat. Ada orang belakang-belakang ni bedding, dia kata, hey, kita kaca duk kerja letih penat ni nak wi apa harta kita ke demo, rugilah kita wi ke demo. Orang Islam dah, Islam ni jelas. Sebab apa? Sebab kekurangan masalah yang kediri itulah tu. Kita tak tahu kata harta kita ni ada sit, ada hak dia. Kita kena buat lagu mana dengan dia supaya dengan kita perak orang itulah. Suruh semata, suruh panas suruh. Wi makan pedak, wi minum pedak. Ya teruk juga lagu tu. Tak pandai itulah tu. Ni semua supaya tu hawi harta. Ya tak tunaikan hak bagi harta iaitu zakat, muthila lahu maluhu yaumal qiyamah syuja'an aqra. Ni berat.
dijadikan bagi dia, yakni dijadikan baginya akan harta dia tu di hari kiamat nanti syuja'an. Gapo makna syuja'an di sini? Katanya ular yang jenis jantan, ular jantan. Ya, ular ada jenis dua dah. Ada ular tina, ular jantan. Tuhan akan jadikan harta tadi itu ular yang jenis jantan. Lagu mana rupa? Aqra. Aqra ni mana kata ular yang kepala dia tu kulit dia tu jadi, kalau bahasa saya panggil lak. Makna nak royak kata sejenis, sedahsyat jenis ular yang bisa yang Tuhan jadikan di atas muka bumi ni. Dan umur dia tu panjang ular umpama ni. Negeri kita ni hak suk tinggi sekali ular sela. Kalau negeri Arab ada lagi jenis hal lain hak bisa daripada tu, berlipat ganda lagi. Duk ke celah-celah padang pasir, duk ke celah-celah bukit, celah-celah batu. Rasulullah ni dia tengok, dia nak menggambarkan hak dia royak mari ni dalam hadis ni. Lahu zabibatani. Bagi ular tadi tu zabibatan. Zabibatan katanya ulama iaitu ada dua noktah, ada titik hitam di atas pada mata dia. Katanya ahli syarah hadis ni ia kata jenis ular ni kalau ketik orang di dunia luruh daging. Tinggal tulis saja. Wabak tak gih, tak hingga. Jenis ular ni. Tuhan akan jadi harta tadi tu muka tu. Yutawwaquhu yaumal qiyamah. Dan Tuhan akan jadikan ular tadi tu mari likung ke tekak dia di hari akhirat esok. Thumma ya'khudhuhu. Kemudian thumma ya'khudhu bilih zimataini, yakni bisyiqqaihi. Kemudian ular tu mai duk mana? Duk celah tekak ni. Duk sini. Biar kita gambar khayal tengok. Hak Nabi tengok puak-puak haduk di alam kubur Malik Isra' dan Mi'raj. Ni umpama rupa-rupa lagu ni. Summa yaqul, kama dia ular tu kata, Tuhan dia cakap boleh. Biadihi malakutu kulli syai' kun fayakun, wa gapo boleh Tuhan kita ni. Ana maluka, ana kanzuka. Aku ni bukan kok mana dak. Hei orang yang kena seksa ni, aku ni hartamu ni. Aku ni gedung hak mu dok taruh dulu, dok saya, dok bakhil dulu, ni dia ni. Ya Allah. Apabila sampai sini tak sahwat kana dah kita. Mujur kita boleh dengar pada malam ni, boleh kita pakat beringat. Zakat ni dalam 100 suruh 2 kok sama banyak tak? 100 kok waktu bet 2 kok sama banyak ke sikit? Sikit ya. Tapi buat apa tak saya keluar zakat? Saya bakhil. Apabila tak keluar, hani mugat. Hani. Sebab tu kita kena tanya ustaz-ustaz, tutuk guru, babo-babo, ulama-ulama kita, amba ni harta banyak ni, lagu mana kena keluar dak zakat? Tanya boleh sepatah. Terkadang isteri kita ada mah perak banyak lebih daripada hiasi di tangan, di tekak, di telinga. Kena tanya katik lagu mana harta tutuk guru. Tanya. Kalau kita tak tahu, buat apa? Takut jadi muka ni. Takut jadi ular ni gak. Likong belik di tekak, patuk wig dia, di dunia ni peluruh daging, dapat akhirat esok dia tak mati, sininya mati. Na'udzubillahi min zalik, nas'allahu ta'ala as-salama wal afiyah. Kama dia Rasulullah baca, wala tahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlih huwa khairan lahum bal huwa syarrun lahum. Ini Nabi baca dengar. Seolah kata Nabi buat rupa winapak kata Tuhan waktu ayat Quran ni tujuan dia. Ni rupa dia. Ni nak kita tahu kata kita ni jangan buat lagu tu. Orang hak dok berasa saya ni hak mula sekali nah. Orang Yahud wan Nasara. Ya saya lah. Sebab apa? Sebab cara cari makan dia padri-padri hak duk di dalam bot, duk di dalam gereja tadi tu, duk dalam kanisah tu, dia tak ada kerja lain. Apa abang mak? Nak apa rasa? Mari jumpa kita
Nak tanahnya ana dalam syurga, maju pak dengan kita. Gapo-gapo maju pak dengan dia belaka. Nak beli syurga, jual beli akak jual beli dalam kanisah, dalam bot. Bak luang tu, bak luang. Bak luang tu. Cara agama ialah tu. Cara cari makan ialah tu. Dalam agama Islam tak ada muka tu. Mu dosa banyak mana, mu minta apa dengan Tuhan sekaligus. We tahu syarat kata sifat apa nama? Syarat taubat tu gapo kata? Satu, yang kedua kita wasa sesal. Yang pertama kita wasa sesal. Yang kedua kita berhenti selalu daripada dosa kita dak kerja. Yang ketiga kita niat jazah di hati takut tak sewat dah perik dah. Tu kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dengan makhluk, tiga ni pada juga, lepas tu hatta barang kalau boleh hatta, kalau tak boleh hatta pergi minta maaf. Baru habis. Dak tu juga dah lekat situ. Hari akhirat esok bayang apa? Bayang dengan duit bat ni, duit skop, duit apa? Dak bayang dengan amal leh. Duk semaya mari masjid ni kalau ambil barang orang kena bayar dengan amal leh. Semaya kita kena week demo. Bah kalau kita semaya wasa tak itu mana gak teruk. Sebab itulah kita ni kena tahu cara kita nak buat lagu mana, nak duk dunia ni nak wi labah. Ha ni malam-malam lagu ni mari kita pakat-pakat muzakarah hak ni hak putung sekali. Lalu Tuhan kata ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari war ruhban la ya'kuluna amwalan nasi bil batil. Hei orang yang beriman, banyak di kalangan orang padri-padri Yahudi dan Nasara bat luang dia tu lah, makan harta dengan cara batil, tipu. Wa yasudduna an sabilillah, menetek ajaran Tuhan. Tuhan kata babi tak boleh makan, dia kata boleh. Tuhan kata reba, kata tak boleh, dia kata boleh. Tu makna yasudduna an sabilillah. Lepas tu walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah. Dan mereka yang dok taruh harta yang banyak yang dia makan pasal penipu tadi itu daripada emas, daripada perak, daripada duit, daripada cenuk, daripada gapo kata gilah. Lagu mana jadi? Walladzina yaknizuna az-zahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah, dia kata fabashshirhum bi'adzabin alim. Beri berita, tahu kata dia tu akan kena azab yang sangat dahsyat dan pedih. Lepas tu hewan agak mana? Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Hari yang tu hewan hari panggil di atas api neraka. Hari tak atas api neraka. Fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum. Kemudian ambil harta dia jadi tareka, taurid, gosok belakang dia, gosok muka dia. Tu sebagaimana Tuhan raya. Lepas tu Tuhan kata hadza ma kanaztum li anfusikum fadhuku ma kuntum taknizun. Hak ning lah harta yang mudok cari dengan cara tak molek, mu tak saya keluar jalan Allah Taala, ning balas hak menjadi lagu ning. Tuhan duk royak kita tu, Tuhan royak ni Rasul royak, ulama duk royak kita, apa kita pakat tupai ilmu ulama daripada Rasul, daripada Allah Subhanahu wa taala, supaya nak jagakan diri kita, supaya nak kita tu selamat. Semua tadi tu timbul daripada sifat apa? Sifat bakhil. Sifat wasa kedekut, wasa hati tu wasa tak sewi. Tu dia. Sebab itulah satu doa yang kita sebagai orang Islam, hak Rasulullah hatta mari kita suruh kita doa tiap-tiap hari. Nak lepas daripada bala ni, nak buat agu mana? Doa dengan doa, 2-3 patah, tak ada payah ingat kali. Allahumma inni a'udzubika minal bukhl. Allahumma inni a'udzubika minal bukhl. Ya Allah, ya Tuhan aku berlindung dengan Engkau daripada bakhil, daripada kedekut. Allahumma inni a'udzubika minal bukhli. Ya tu. Kalau kita wasa tak ingat, kita kata ya Allah, ya Tuhan aku, jauhlah aku daripada sifat bakhil. Kita kata ingat belaka. Nah, ingat belaka. Meh tu tak apa dah. Tuhan semua bahasa dia tahu belaka. Nah, tu dia. Baik. Kemudian nak ambil satu kisah belum pada kita nak menyudahi ni satu kisah. Nabi Yahya anak Zakaria. Nabi Yahya anak Zakaria, Nabi daripada Nabi Allah Subhanahu wa taala. Satu hari ia jumpa dengan iblis dalam rupa asal dia.
Jadi iblis tu Nabi Zakaria tu nampak diri dia hak asal. Lagu mana kita sendiri pun tak boleh nak rayak, tok guru sendiri, ulama-ulama pun sebab kita tak ada tengok. Tapi dengan sebab ulama nakal mai kata zamir sampai ke zamir Nabi Zakaria ni, zamir Yahya ni, dia kata satu hari dia jumpa dengan seekor iblis ni. Iblis ni pia orang yang menyebabkan kita tu susah, tu iblis. Satu makhluk yang menyebabkan kita tu jadi susah, iblis. Kita seni sebab kita duduk dalam syurga dulu. Lepas tu pia hak heret tangan kita, kita kelecak tu dalam syurga. Ni ibu ni, iblis ni. Dia mari buat, yang manis ni iblis ni. Iblis ni orang cakap panas serta manis. Ni orang manis ni, ingat abading? Dia pun tipu kita boleh. Ni dah ni. Ya mari aku ana fawaswasa lahum asyaitanu liyubdiya lahum ma wuriya anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi asyajarati illa an takuna malakain aw takuna minal khalidin. Kesimpulan, ya mari jumpa dengan tu ada satu hari tu beding. Tu ada mu tahu ke dak atau Tuhan tak saya makan wa khuldi ni sebab apa? Budak baru mari ya dok berapa ribu tahun dalam syurga iblis. Ada mengiling tak tahu sebab apa. Dia kata bukan gapo dak Tuhan mung tu tak saya makan wa khuldi bukan gapo dak. Dia takut mung tu naik pangkat jadi malaikat ataupun nak mung takut mung tu jadi kekal dak di sini. Mai cocok nak naik pangkat, batu dak lama sini. Mari dua ni, sifat dua ni manusia dak cari ni. Pangkat tinggi, batu umur panjang. Nak belaka. Mari mek kena pada muka. Hau kedak iblis ni. Lepas tu akhir dia kata, nampak tu ada senyap, setelah kata, inni lakuma laminan nasihin. Hai, aku mari ni tak ada nak paksa, bukan nak bangkak kata. Mari nak nasihat. Fadallahuma bi ghurur. Royak tu Hawa tu ada makan, dek sana. Ni ibu ni. Tu dia. Pas dia jumpa dengan Nabi Yahya ni lagu mana? Mai tengok. Maka katanya Nabi Yahya kepada iblis, cara royak kat aku hang sikit. Siapa hak mu kasih sekali wahai iblis? Orang mana, jenis pasal mana orang hak mu kasih? Dan jenis pasal mana orang hak mu ci sekali wahai iblis? Nabi Yahya tanya iblis. Lalu iblis kata, hak aku kasih sekali daripada manusia orang yang berimeh tapi sifat bakhil. Orang berimeh, ada imeh, mengucap 2 kalimah syahadah tapi bakhil. Hak tu hak saya kali. Lepas tu Nabi Zakaria tanya, Nabi Yahya tanya, "Pak muci kali dia?" Hak aku muci sekali orang yang karuk tapi hati murah. Lagu mana karuk? Ulama kata, ya berzina, ya minum arak, ya bunuh orang tapi hati murah. Hak tu iblis suka. Awak apa jadi gitu beding? Katanya Nabi Yahya kata di sini, dia kata mudah-mudahan iblis jawab ni, iblis jawab kata mudah-mudahan satu hari Allah Taala balik hati dia jadi orang molek, maka aku rugi kata. Makna kata orang yang bunuh orang yang berzina, makan arak, minum nama tapi hati murah, mengupak ke orang, cocok orang tapi hati murah, satu hari kalau Tuhan dia taubat paling hati dia rugi kata. Iblis terkugi. Tapi kalau orang mukmin semaya bokok di masjid tapi hati bakhil, hak tu aku kena kata. Hak tu aku kena. Walaupun dalam masjid ya, walaupun Quran duduk depan muka je, tapi dia sifat bakhil. Aku kena orang lagu ni. Tapi kalau tak molek, suka kata ke orang, suka cocok orang, tapi ikut orang metak. Banding misalnya tak nak 10 tem, mai aku nak ui belaka. Dia boleh ui. Orang lagu tu iblis kata aku tak kena, aku benci orang macam tu. Tengok neraca apabila kita dengar kisah di antara nabi-nabi Allah dok kecek dengan pala-pala iblis lagu ni kita boleh tupai-tupai tahu. Ini kisah disebutkan di dalam beberapa kitab ulama kita, sebagaimana kita wari di sinilah, supaya nak mengejakkan, bukan kita nak sakut hukum, tapi kita nak kejakkan apa yang kita telah dengar dah tadi. Tu dia. Lalu gitu, setelah daripada tu Nabi Yahya kata, ya pun
paling daripada aku raih gi. Tak ada. Nabi Yahya kata lepas ada tu ya gi. Tetapi dia kata belum nak gi, aku kok bukan kok ana dak, aku kira temung tu nabi tu ya, kalau bukan nabi tu aku tak royak dia kata. Rusia. Rusia ni aku tak royak. Sebab itulah perkara-perkara ni kita sebagai umat Islam ni kena jagalah daripada sifat hak tersebut tu. Mudah-mudahan kita itu orang yang nak jadi selamat. Cara kita nak lepaskan diri kita daripada daripada sifat bakhil ni. Yang pertama, hendaklah kita itu tahu tujuan kata Allah Ta'ala hatta kita mari waktu di sini. Dan yang kedua, tahu kata harta benda semua hak kita milik itu tu milik bagi Tuhan. Tuhan kita pinjam sahaja. Satu hari Tuhan akan soal kita di atas apa hak Tuhan pinjam kepada kita. Situlah dulu insya-Allah pada perjumpaan sekali ini. Mudah-mudahan kita boleh ambillah ibrah daripada apa yang kita telah dengar daripada ayat Al-Quranul Karim dan daripada hadis Nabi SAW dan perkataan para ulama dan kisah-kisah yang dibawa nakal oleh warasatul anbiya kepada kita pada hari ini, pada malam ini. Mudah-mudahan perkara itu boleh jerak masuk di dalam hati kita. Pada akhir ini sekadar inilah sahaja dulu, sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Allahumma shalli ala Muhammadin fil awwalin wa shalli ala Muhammadin fil akhirin wa shalli ala Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna na'udzubika minal bukhli ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.